Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat Hari Deepawali kepada rakan-rakan kita dan rakyat Malaysia. Soalan saya, Kota Baru minta Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan apakah langkah penyelesaian kerajaan dalam kemelut Duta Enclave di Mukim Batu susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengarahkan pemulangan semula 263.272 ekar bersamaan 106.54 hektar tanah di Jalan Duta Kuala Lumpur oleh Kerajaan Persekutuan kepada Semantan Estate Sdn Bhd yang memberikan implikasi serius dalam kepada negara dalam pelbagai aspek. Terima kasih. Baik, sebelum Perdana Menteri menjawab, saya nak ingatkan juga ini adalah keputusan-keputusan mahkamah yang mungkin ada Perdana Menteri be careful. Terima kasih. Tidak ada terlibat dengan pencenggahan keputusan mahkamah. Wabi Kota Baru tahu dia pernah jadi Menteri Undang-Undang dan juga Guam. Dan kebetulan kes ini berbangkit semasa Kota Baru menjadi Menteri dan dibincang pada ketika itu tahun 2021. Isu ini Tan Sri berbangkit sejak 1956. Pampasan 1.4 juta. Dan dia melibatkan tanah Masjid Wilayah Persekutuan, IKIM, Stadium Tun Razak, Hoki Tun Razak, Pusat Tenis Nasional Tun Razak, Kompleks Kerajaan Jalan Duta. Sebab itulah kerajaan terus menggunakan jalur undang-undang merayu terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah. Dan yang terakhir ialah keputusan Mahkamah Tinggi untuk menguatkuasa pindah milik kepada SASB syarikat dan kerajaan masih terus merayu. Prinsipnya dan yang betul ialah bahawa tidak satu inci pun tanah ini seperti mana dia dimaklumi oleh Kota Baru yang dibuat untuk swasta. Seperti saya umumkan tadi, semuanya untuk milik kepentingan awam, sama ada masjid, IKIM dan juga kompleks kerajaan. Oleh demikian, kerajaan memutuskan untuk terus menggunakan ataupun exhaust jalur undang-undang. Selain dari itu, kita sedang meneliti langkah untuk meminda undang-undang supaya kita pertahankan hak negara dan hak dan kepentingan awam. Dan dia tentunya tidak boleh bercanggah artikel 13 dan perlembagaan. Ya. Sementara menghormati hak milik perseorangan, kita juga tahu dalam kes ini 1956 dan terus menerus masa itu diusahakan oleh Almarhum Tun Abdul Razak menetapkan bahawa semua kawasan itu kawasan pembangunan baru termasuk kompleks kerajaan dan itu telah dibangunkan sesudah itu. Tetapi syarikat tidak berpuas hati, mereka terus merayu dan mahkamah pada peringkat awal tidak mengizinkan, tapi sejak saya ingat 2003-2006 membolehkan mereka meneruskan rayuan. Jadi itu je proseskan keadaan sekarang. Silakan, Ketua Baru. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Lebih dulu saya nak beritahu bahawa saya tidak nak blame kerajaan dan sebagainya dalam perkara ini. Sekadar nak tahu apakah tindakan susulan yang sedang diambil. Sebagaimana Yang Berhormat beritahu bahawa konflik atau pertikaian ini telah berlaku 68 tahun yang lalu. Satu proses acquisition atau pengambilan balik tanah oleh pejabat tanah Kuala Lumpur, Selangor. Masa itu dalam Selangor lagi. Akibat daripada sedikit kesilapan pegawai dalam proses pengambilan itu menyebabkan mahkamah pada tahun 2010, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Zura Yahya telah membuat putusan bahawa kerajaan telah mengambil tanah ini secara tidak sah, unlawful. Dan oleh sebab itu menyebabkan kerajaan menduduki tanah itu secara wrongful possession, pemilikan yang salah. Oleh sebab itu hakim telah mengarahkan supaya diadakan satu assessment of damages,
penilaian kerugian kepada syarikat ini selama berpuluh tahun ini. Dan saya nak sebut yang Muhammad pun dah sebut tadi, semasa beberapa tahun yang lepas dalam kerajaan, kebetulan saya Menteri Undang-Undang dan juga Menteri yang menjaga tanah pada masa itu, kita telah mendapat mandat daripada Kabinet. Saya rasa bukan satu rahsia untuk saya sebutkan. Yang Muhammad Bera sebagai Perdana Menteri, juga seorang peguam, beliau tahu perkara ini perlu diselesaikan untuk menyelamatkan aset-aset negara tadi. Kerajaan pada masa itu telah meluluskan, sebahagian ada di sana sebagai menteri, 5 bilion ringgit kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada masa itu untuk berunding menyelesaikan perkara ini. 5 bilion daripada 1.4 million, 1.4 juta pergi kepada 5 bilion. Itu diberikan oleh kerajaan, tetapi proses perundingan itu masih lagi belum berjaya. Menunjukkan bahawa tuan tanah ini meminta lebih daripada itu. Satu assessment dibuat, satu penilaian dibuat, nilainya lebih kurang 3.1 bilion, tetapi tak diterima oleh syarikat ini. Kita offer 5 bilion pun tak boleh. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat, apakah tindakan susulan kerajaan sekarang ini untuk menyelesaikan masalah ini? Ekoran daripada Yang Berhormat pun sebut, keputusan Mahkamah Tinggi 23 hari bulan Oktober yang baru ni mengarahkan 200 lebih ekar tanah ini dikembalikan, re-acquired, dikembalikan kepada SESB. Menyebabkan takkanlah kita nak runtuhkan masjid wilayah persekutuan yang siap tahun 2000 sebelum kes ini masuk mahkamah. Dan di semua peringkat mahkamah, kerajaan kalah. Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, dan sekarang ini arahan supaya order mandamus mengembali melaksanakan itu. Jadi itu yang saya nak tahu, dan yalah, apakah langkah yang terbaiklah. Kita doakan supaya diselesaikan perkara ini dan harap mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Saya bantu. Terima kasih penjelasan. Saya semulanya tidak mau rujuk keputusan Imam Menteri semasa Yang Berhormat jadi Menteri, kerana saya tidak fikir jumlah diberikan itu munsabah, agak keterlaluan, terlalu tinggi, dan ini menjadi satu presiden. Ramai banyak tanah-tanah di Kuala Lumpur, Pulau Pinang yang diambil, walaupun teknikal dari segi legal itu berbeza, tapi diambil kemudian dipindah jadi komersial minggu depannya oleh Exco. Apakah keadaan mereka? Jadi kita jangan ada double standard di sini. Dalam hal ini kita bagi satu pampasan yang sangat lumayan. Padahal ratusan ribu ekar tanah. Ya, kalau macam di Pulau Pinang sekarang, banyak kalangan yang sedang meneliti apa yang kita lakukan. Kerana banyak tanah-tanah sawah dulu diambil harga RM2,000 seekar, kemudian 2 minggu kemudian Exco membuat keputusan tukar ke industrial, ke commercial dengan harga yang meningkat. Dan orang ini dia tidak ada akses. Betul, teknikal dari segi undang-undang itu berbeza. Tapi pimpinan negara, Jemaah Menteri, harus waras dalam hal ini. Dia mesti konsisten. Jangan fikir satu kes ini terasing daripada kepentingan negara keseluruhannya. Apa yang kita lakukan dalam rundingan ini ialah yang munasabah. Betul. 1.4 juta dan peringkat awal ada yang diambil. Tetapi kemudian dirayu. Pada peringkat awal, mahkamah tidak mengizinkan. Hanya setelah 2009 atau 2000, kemudian ya, 2009 ya, Mahkamah Tinggi baru memutuskan, mengizinkan. Jadi keputusan mahkamah berubah. Tetapi sekarang ini keputusan mahkamah belum muktamad kerana kita masih merayu soal keputusan mahkamah untuk pindah milik masih di peringkat. Itu jadi saya serah kepada Jabatan Peguam Negara dalam kes rayuan ini. Apakah langkah? Kuringan diteruskan. Ketua Sukses Perbendaraan telah mengadakan 2 mesyuarat dengan mereka untuk memberikan laluan, mungkin tanah yang belum dibangunkan diserahkan, dan dengan syarat kerjasama dengan mana-mana syarikat kerajaan, dan keuntungan itu juga akan besar. Saya yang nak sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, kita kena ingat keputusan kita mengalah dalam ini, kes ini,
dengan mudah bermakna membuka ruang hak kepada beberapa rakyat, terutama kampung-kampung Melayu di bandar dulu yang diambil. Mengapa tak kita kaitkan? Jadi kalau kita berserah mudah seperti mana pernah diputuskan oleh Jemaah Menteri yang lalu, saya tidak fikir ia akan menyelesaikan masalah. Kita harus tegas prinsipnya kalau diambil untuk tujuan awam. Sekarang ini, sehingga hari ini, 1 inci pun tidak diambil, dibangunkan untuk bangunan swasta atau komersial. Semuanya untuk bangunan kerajaan, masjid, ikim dan kompleks kerajaan. Tenis. Dan oleh itu, saya rasa ruang harus diberikan kepada kerajaan, unding, menekankan kepada mereka bahawa ini projek kerajaan sejak 1956. Dan kalau perlu, kita lihat seperti mana dilakukan oleh Jabatan Pegawai Negara sekarang, meneliti aspek perundangan supaya undang-undang diperketatkan, kepentingan awam tidak boleh dikorbankan. Kerana kalau kita kompromis hal ini yang betul, maka seluruh tanah-tanah milik terutama Melayu di bandar akan terbongkar semula. Dan kalau kita sanggup bayar 5-60 bilion ringgit, kita mulalah selesaikan cara yang dicadangkan sebelum ini. Sebab itu kita bagi pihak Jemaah Menteri, kita tidak setuju dengan langkah itu. Runding dan jelas kepada mereka, dia akan dapat pampasan jauh lebih tinggi daripada 1.4 juta. Tetapi tidak boleh umpamanya menganggap perkara ini mudah. Kerana ini bukan sahaja isu technicalities of the law, tetapi soal prinsip pembangunan negara dan kepentingan awam. Baik, saya jemput Pak Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah kerajaan bercadang untuk meminda Akta Pengambilan Tanah tahun 1960, iaitu Akta 486, untuk mengemas kini dan memperbaiki akta tersebut supaya kes seperti Duta Enklave itu tidak berlaku lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Gudang, dan saya telah jelaskan bahawa dalam perbincangan kita dalam Jemaah Menteri dan kemudian dengan Jabatan Pegawai Negara, sementara perbincangan diteruskan supaya ada pampasan yang dikira adil, tentunya tidak 1.4 juta kerana sudah berdekad-dekad berlalu, dan saya nak jamin supaya pampasan itu dianggap adil. Tapi jangan ambil mudah dan menganggap bahawa kita boleh peroleh keuntungan terlalu besar daripada projek kerajaan untuk rakyat. Ini yang saya rasa saya prinsip. Jadi segi undang-undangnya, rang undang-undang sedang disiapkan, belum dimuktamadkan oleh Jemaah Menteri, masih di peringkat Jabatan Pegawai Negara. Saya berpendapat sekiranya wajar perlu ada pindaan Akta 486 ini untuk memudahkan dan sambil menyelesaikan isu Duta Enklave ini juga mengisukan masalah-masalah yang berbangkit kemudian. Terima kasih. Baik, Mohd, sekarang tamalah sesi waktu